Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas nikmat serta limpahan kurniaan daripada Allah. Dengan izinnya kita dapat berkumpul pada siri yang ke-26 pada malam ini. Alhamdulillah, sudah banyak juga 26 siri yang mana kita dapat teruskan. Dan minta maaf pada Rabu yang lalu saya tak dapat teruskan kelas sebab saya kurang sihat. Dan insyaAllah pada bulan Januari ini, iaitu kuliah atau pengajian fiqh munakahat hanya dijalankan sebanyak 3 kali seminggu. Bulan ini terakhir. Manakala bila masuk bulan Januari nanti dia akan bertukar seminggu 2 kali atas permintaan pihak Jabatan Mufti Negeri Negeri Sembilan. Pasal apa? Sebab nak beli slot kepada penceramah lain. Jadi untuk variety kan lagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita lihat dalam erti kata di sini tuan-tuan, dia akan teruskan juga pada bulan 2, tapi dia akan teruskan seminggu 2 kali, iaitu pada hari Isnin dan hari Rabu sahaja. Manakala hari Rabu akan diberi slot kepada penceramah lain untuk kita dapat lebih banyak manfaat. InsyaAllah 2 kali seminggu pun masih kira banyak juga. Tapi lepas tu kadang-kadang saya pun banyak ponteng juga. Tapi ponteng sebab ada hal yang tak dapat dielakkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita akan sambung bab nafkah usul kepada furuk terhadap usul, begitu juga nafkah kepada isteri, nafkah kepada anak, itu syarat-syarat bapa bagi nafkah kepada anak, begitu juga syarat-syarat anak bagi nafkah pada mak bapa, begitu juga syarat-syarat bagi nafkah pada isteri dan seumpamanya. InsyaAllah kita sudah bincangkan pada bab yang ke-25 ataupun pengajian pada siri yang ke-25. Dan pada malam ini tuan-tuan kita nak masuk cerita tentang nafkah furuk dan usul yang berbeza agama. Maksudnya anak memberi nafkah kepada ibu bapa yang berlainan agama. Anak Muslim, mak bapa bukan Muslim. Kalau yang mana kita kata mak bapa bukan Muslim, kita doakan satu hari mereka mendapat hidayah masuk Islam. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan apa kita baca sini, kita tengok kenyataan daripada kitab fiqh manhaji. Berdasarkan syarat-syarat yang telah dibincangkan, sama ada syarat nafkah usul kepada furuk atau sebaliknya, didapati persamaan antara usul dan furuk, bukan syarat wajib nafkah. Oleh itu kewajipan memberi nafkah usul pada furuk walaupun sebaliknya tidak terjejas dengan perbezaan agama, tetap wajib. Kita tengoklah, kalau orang yang Islamfobia ni sebenarnya tak ada asas. Kalau kita nak kata tu Islam agama yang sangat indah, nampak tak? Dalam agama Islam tu mewajibkan anak menanggung mak bapak yang miskin, walaupun mak bapak tu dia bukan beragama Islam, nampak tak? So katakanlah anak tu dia tak tanggung mak bapak dia yang miskin, dibiarkan kelaparan, dibiarkan macam-macam lah perkara yang tak sepatutnya berlaku tuan-tuan, sampai kelaparan menyusahkan mak bapak itu sendiri. Jadi bila kita lihat dalam perkara ini, anak yang beragama Islam tu berdosa. Pasal apa? Dibiarkan mak bapaknya itu tidak ditanggung keperluannya, sedangkan anaknya mampu walaupun berbaik lain agama. Baik, dengan ini seorang anak yang beragama Islam wajib memberi nafkah kepada bapanya yang bukan beragama Islam.
Begitu juga seorang bapa yang beragama Islam wajib memberi nafkah kepada furuk, iaitu anaknya ataupun cucunya yang tak ada bapa, yang bukan beragama Islam. Tapi syarat-syaratnya lah. Tapi kalau yang sudah akhir balik, yang mampu kerja, tak perlu bagi nafkah. Begitu juga yang menuntut ilmu tu, yang belajar menuntut ilmu fardu ain, dia tak bekerja, wajib bagi nafkah. Tapi yang belajar ilmu fardu kifayah, dia mampu kerja tapi tak nak kerja, pilih untuk belajar. Tetapi itu adalah pilihan daripada mak bapak sama ada nak beri tanggungan ataupun tidak, ya. Baik, walau bagaimanapun seorang yang murtad tidak termasuk. Kalau mak bapak murtad, terputus, tidak boleh diberi nafkah sekalipun. Lapar macam mana sekalipun, tidak wajib. Ya, tapi kalau nak bagi juga, boleh. Mungkin dengan apa yang diberikan tu, tuan-tuan, ya mungkin akan memberi kesan yang baik. Mungkin anak tanggung mak bapak yang murtad, lama-lama dia masuk Islam balik. Mungkin boleh. Tapi dari segi hukum ini, ya, tak wajib hukumnya. Tak wajib dan tidak dituntut untuk dilaksanakan. Masalah apa? Orang yang keluar agama ni memang dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalil ya berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca terjemahnya terus. Daripada Asma binti Abu Bakar berkata, ibuku penemuiku, dia masih tidak memeluk agama Islam, iaitu isteri kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika itu perjanjian damai antara orang Islam dan orang kafir Quraisy telah termeterai. Aku meminta fatwa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, wahai Rasulullah, ibuku datang sedangkan dia benci Islam. Adakah aku perlu menghubungkan tali silaturahim dengannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Asma, lakukanlah. Tetap juga menghubung tali silaturahim. Menghubung tali silaturahim apa? Tegur sapa, berkasih sayang. Kalau mak bapak kita susah, kita tolong, kita senangkan hati dia, buat dia ketawa. Itu silaturahim kepada ibu bapa kita, tuan-tuan. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam hal ini, inilah dalil menjelaskan Nabi SAW merintahkan anak yang Muslim supaya berbuat baik pada ibu yang bukan Islam. Tapi lama-kelamaan, Alhamdulillah, isteri Sayyidina Abu Bakar masuk Islam. Alhamdulillah, terima hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kadar nafkah furuk kepada usul. Ya, ini kalau kita kata benda ni berapa banyak anak nak kena bagi nafkah dekat mak bapak. Ya. Jadi dalam hal ini kita nak sebut ada piawaian yang telah ditetapkan oleh para ulama. Jadi kalau kita dapat nyatakan dalam hal ini, kalau kita dapat teruskan dengan pemahaman ini, tuan-tuan, insya-Allah kita akan dapat pemahaman yang betul. Baik, kadar nafkah furuk kepada usul tidak ditentukan. Tidak ditentukan sebulan berapa ratus, ya. Maksudnya terserah kepada kebiasaan yang berlaku pada pandangan umum, pada adat umum. Macam mana, tuan-tuan? Kalau dekat Malaysia ni kadar untuk nafkah diperlukan oleh seorang orang tua, katakanlah pasangan mak bapak kita, mungkin telah ditetapkan secara urufnya. Kalau kebiasaan cukup makan, ya, cukup minum, cukup pakaian sebulan RM600. Itulah kadar ikut uruf. Ikut uruf. Yalah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ia juga tidak menjadi hutang jika diberikan pada waktunya. Maksudnya tidak diberikan pada waktunya. Maksudnya sama jugalah. Ya. Nafkah anak kepada bapa tu, adakah ianya dikira sebagai hutang kalau anak lambat bagi? Tidak dikira sebagai hutang. Ya. Tidak dikira sebagai hutang, kecuali yang telah ditetapkan oleh hakim itu sendiri. Jika berlaku perselisihan antara usul dan furuk, hakim hendaklah menetapkan kadar. Katakanlah anak tak nak bagi nafkah sedangkan dia mampu, maka bapa boleh bawa kepada hakim dan hakim akan tentukan paksa dia supaya bagi nafkah. Ya, dan ternyata dah lama tak bagi nafkah menyebabkan terjejasnya kehidupan, maka hakim berhak untuk menentukan kau hutang, bayar hutang. Tapi kalau untuk bapa tentukan, kau setahun tak bagi nafkah pada aku sedangkan kau mampu, aku miskin, bayar hutang nafkah setahun. Mak bapa tak ada kuasa. Yang ada kuasa untuk tentukan hutang hanyalah hakim. Ya.
Baik, bayaran ini menjadi hutang yang wajib dibayar oleh furuk jika sekiranya tidak diberi pada waktunya. Kalau hakim dah tetapkan, maka kalau tak dibayar, maka jadi hukum. Tapi kalau hakim tak ditetapkan, ya, tidak menjadi hutang kalau anak lambat bayar. Cuma dia berdosa. Berdosa kerana melewatkan ataupun sengaja tidak memberi nafkah pada mak bapa. Ya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapakah orang yang sepatutnya memberi nafkah? Siapa yang layak? Kita kata anak, tak semua anak mampu, tak semua anak layak untuk bagi nafkah. Anda kata menantu pun kena bagi nafkah pada mak mertua. Tak juga, ini tak adil namanya. Ini tidak adil namanya. Baik, jika kedua ibu bapa fakir dan mempunyai furuk, iaitu anak ataupun cucu yang setaraf di kalangan mereka, ya, kesemua furuk itu mesti memberi nafkah kepada ibu bapa mereka. Ya. Baik, maksudnya ibu bapa fakir. Ya. Yang mana ada furuk tu setaraf, maksudnya dia mampu untuk bagi nafkah. Ya, setaraf maksudnya ada anak, kalau mak bapak tu dia miskin, ada 3 orang anak. Tiga anak tu bekerja, mampu. Nampak? Ya. Gaji lebih kurang lah, gaji M40 ke apa kan, gaji mungkin 3-4 ribu, 5 ribu. Kalau seisi rumah dengan bini mungkin jadi 6 ribu, 7 ribu. Ya. Maka tiga-tiga tu wajib bagi nafkah. Nampak? Tapi kalau dalam 3 adik-beradik tu seorang je kaya yang mampu, yang lagi 2 fakir miskin, yang fakir miskin tak wajib bagi nafkah. Itu konklusi tuan-tuan. Ya. Jadi macam mana kita nak tahu fakir miskin atau tidak? Senang saja, rujuk pusat zakat setiap negeri. Pusat zakat dia tentukan kadar berapa banyak, kurang, sedikit. Pendapatan luar bandar, dalam bandar berbeza untuk anak dan sebagainya, boleh rujuk. Ya, kalau kita congak, gaji aku tak cukup sebenarnya untuk aku, maka tak wajib lah. Cakap dengan abah, mak saya pun tak mampu nak bagi duit kat mak ni. Kalau saya bagi mak ni habislah anak-anak saya tak tahu apa. Mak minta zakat mak. Boleh, tak ada masalah. Ya, tapi rujuk bukan kita kata, jenis saya tak mampu bah nak tanggung abah. Engkau gaji sebulan 1,000, bini kau gaji 5,000, isi rumah 15,000, nak bagi abah 2-3 tak boleh. Tak mampu bah, tak cukup makan. So macam mana tuan-tuan, hari-hari makan lobster? Memanglah 10,000 tak cukup tuan-tuan. Bukan tak cukup, gaut jadinya. Makan benda yang mahal, masak tak ada. Nampak tak? Hari-hari makan McD. Makan McD satu set dah berapa? Dah belah-belah ringgit. Kalau 5 orang dah berapa? Kalau dah sebulan dah berapa? 10,000 pun tak cukup. Dia maksudnya kadar bukan sengaja-ngaja untuk memiskinkan diri dia. Tetapi kadar itu ikut kadar bilangan ataupun apa yang telah ditetapkan oleh pejabat agama, kadar had kifayah. Ya. Kalau negeri Kedah ada had kifayahnya. Negeri Terengganu ada. Kalau Selangor ni tinggi sikit lah. Lagi tinggi, lagi mahal. Kuala Lumpur pun lagi mahal tuan-tuan. Ya. Sama juga dekat Labuan. Labuan pun saya dah pergi pun mahal juga. Dia boleh tahan jugalah kan Labuan ni. Ya, kalau nak kira Labuan tu yang mahalnya apa dia punya apa ni, Allah Subhanahu wa taala apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dari segi makan kat kedai, makan kedai mahal Labuan ni. Ya, mungkin dia bahan mentahnya susah nak cari, memang dia ambil daripada Sabah kot, ya, susahlah, wallahu alam. Ya. Baik. Okey, bahagian nafkah yang perlu dikeluarkan oleh perempuan adalah setengah daripada bahagian lelaki. Nampak? Cantik tak? Ya. Dalam bab nafkah ni tuan, katakanlah ada 5 adik-beradik. Ya. 3 lelaki, 2 perempuan. Katakanlah kita nak cukupkan keperluan mak bapak kita ni, katakanlah. Maka dalam erti kata nak cukupkan, maka 3 adik-beradik ni, katakanlah seorang keluarkan 400. Yang lelaki ni 300-400. Yang perempuan keluarkan 200. Nampak? So, itu lebih daripada cukup. Katakanlah seorang kena keluarkan 200. Angah 100, Aloh 100. Yang lelaki 200. Ya? Yang perempuan, dia kena keluarkan 100. Itu yang wajib tuan-tuan. Kalau mereka bermampu, maksudnya semua mampu, semua miskin. Nampak? Itu lagi mudah, tidak membebankan, betul tak? Daripada seorang-seorang tanggung mak bapak kita, lebih baik adik-beradik bantu, betul tak? So perempuan setengah, kan cantik tu. Kalau perempuan dapat faraid setengah, macam tu juga perempuan yang mampu untuk tanggung mak bapak dia yang miskin, sama juga dia kena bagi separuh. Nampak tak?
Ya. Dan begitu juga kalau furuk, kalau sakit, yang apa bayar tu suami lah. Kalau kata abang dia ke perempuan tak payah bayar. Nampak? Itu tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu. Baik. Okey. Sebagaimana pembahagian harta pusaka, jika mereka setaraf seperti anak dan cucu, nafkah wajib kepada furuk yang lebih hampir, sama ada mereka waris atau bukan waris, atau laki dan perempuan, atau laki dan perempuan. Ya. Hal ini demikian kerana hubungan kerabat yang hampir adalah lebih utama diambil kira. Maksudnya lebih dekat lah. Dekat anak, cucu dan sebagainya. Kalau cucu mampu tapi anak ada, anak lah yang bagi nafkah. Nampak tak? Bukan cucu. Kecuali kalau anak dah tak ada, tinggal cucu. Cucu pun mampu. Cucu wajib tanggung atuk dan nenek dia. Ya. Jika anak itu fakir dan ibu bapanya orang senang, nafkah wajib diberikan oleh bapanya. Ya. Kalau anak itu fakir. Tapi fakir ni kalau kita kata yang sudah akhir balik lah. Akhir balik dia kerja sendiri. Betul tak? Ya. Hal ini adalah tanggungjawab kerana bapa lah tanggungjawab memberi nafkah pada anaknya yang masih kecil. Nampak tu? Ya, tapi kalau mak bapak nak kena bagi nafkah anak yang dah akhir balik miskin, tak boleh juga. Ya, kalau anak saya fakir miskin, umur dah 25 tahun, wajib kasi bagi nafkah tak? Dia kena kerja lah. Kalau tak mampu kerja, dia kerja gaji kecil dan sebagainya, dia boleh minta zakat. Ya, minta zakat. Maksudnya sebelum dia akil balik wajib, ataupun sudah akil balik. Ya, tetapi dalam hal ini anak tu belajar ilmu fardu ain, walaupun dia mampu kerja, mak bapak masih lagi wajib menanggung. Tapi kalau anak tu mampu bekerja tapi tak nak bekerja, tapi dia ambil ilmu fardu kifayah, belajar ke universiti, so ada pilihan pada mak bapak. Nak tanggung boleh, tak nak tanggung pun tak apa. Kalau bapak kata kau dah masuk universiti, kau ada PTPN sendiri, kau ada pinjaman sendiri, abah tak nak tanggung kau. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Ikut hukum lah, tapi kebiasaannya bapak tak buat macam tu. Ya. Baik tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nafkah bapa kepada anak yang dewasa tetapi fakir ialah lanjutan kepada nafkah semasa kecil. Ya, nafkah bapa kepada anak yang dewasa. Ya. Nafkah bapa kepada anak dewasa tetapi fakir, ia lanjutan kepada nafkah semasa kecil. Apa dia kata ni? Sesiapa yang fakir dan mempunyai usul dan furuk yang kaya, kewajipan memberi nafkah diserahkan kepada furuk terlebih dahulu. Nampak tak? Kalau seseorang itu, kita cerita lah, katakanlah Amin ni dah tua dah. Ya, ataupun di pertengahan. Umur dia lebih kurang dalam mungkin 50 lah katakan. Ya, dia ada anak. Anaknya kaya, umur 20-an. Kaya. Ya, niaga online. Dan dia ada bapa yang kaya juga. Yang Amin ni tengah-tengah miskin. Siapa yang lebih utama? Ya, siapa yang lebih wajib untuk bagi nafkah? Ya. So diserahkan kepada furuk anak yang lebih berkewajipan untuk tanggung. Kata sama-sama bapa kena tanggung juga, lepas tu furuk kena tanggung juga, tidak. Maksudnya yang wajib tanggung adalah furuk. Kalau tak ada furuk, barulah bapa yang kaya itu tanggung anaknya yang masih kecil, sehinggalah dia mampu untuk bekerja dan keluar daripada tu. Ya. Hal ini adalah kerana hubungan keluarga furuk lebih kuat daripada usul. Oleh itu furuklah yang lebih utama. Ya, menjaga bapanya kerana kemuliaan kehormatan bapa. Tanggungjawab anak kepada bapa itu sendiri. Jika bilangan usul dan furuk dan yang lainnya yang memerlukan nafkah adalah ramai, sedangkan lebihan keperluan dirinya tidak mencukupi untuk diberikan kepada semuanya. Saya ni, anak saya nak bagi nafkah, mak bapak saya nak bagi nafkah, mana yang patut didahulukan? Ya, maksudnya untuk diri saya dah penuh, tapi ada lebih. Nak bagi isteri dengan anak ke nak bagi mak bapak? Ya, baik. Memberi keutamaan berdasarkan susunan berikut. Ini susunan yang telah ditetapkan oleh para ulama. Baik, pertama apakah dia tuan-tuan? Hal ini isteri. Isteri pertama sekali. Ya, lepas nafkah untuk diri kita, isteri. Hal ini demikian kerana nafkah kepada isteri adalah pasti. Pasti itulah wajib. Yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Ia tidak gugur dengannya.
berlalunya masa. Dia tak gugur. Berlalu masa tidak gugur. Hal ini berbeza dengan nafkah usul al-furu' yang gugur, yang berlalu masa sebagaimana yang telah dijelaskan. Sebab itulah kalau nafkah kepada isteri yang berlalu masanya, ya, yang isteri tuntut nafkah pada suami, dah berlalu masa, nafkah tak luput, dikira sebagai hutang. Tapi nafkah pada anak yang luput berlalu masanya tidak dikira sebagai hutang. Sebab tu mahkamah, isteri boleh tuntut hutang, ya, tapi dengan syarat hakim akan tanya juga, ya, selama mana yang suami kamu tidak bagi nafkah, kamu pernah minta tak? Atau kamu senyap saja? Maksudnya kamu kerja, dia kerja, sama-sama kongsi. Sebab apa? Ada juga isteri yang cengkelet ni tuan-tuan. Bila dia bergaduh, sebelum tu, bila berkahwin, sepakat, orang nanti kahwin sama-sama lah tanggung, sama-sama bayar rumah, sama-sama bayar duit api, sama-sama gitu gini. Bila bergaduh, isteri pula tuntut, dia kata, saya berkahwin selama 10 tahun tak pernah bagi nafkah. Saya nak minta mahkamah putuskan supaya dia bayar nafkah selama 10 tahun. Ya. Hakim tanya. Dia kata, kamu pernah minta ke? Selama tahun tu kamu minta-minta, dia tak pernah bagi. Saya tak pernah minta. Tak minta. Siapa tu tak minta? So bila tak minta, ya, lepas tu ada persepakatan, suami pula kata, Tuan Hakim, dia dah sepakat masa kahwin, dia kata sama-sama tanggung. Maksudnya isteri itulah setelah declare yang dia tak kisah tak bagi nafkah. Ya. Ini disebutkan oleh almarhum Syekh Dr. Wahbah Zuhaili. Dia kata, kalau isteri redha tak nak dibayarkan nafkah, ijma' ulama' tak ada masalah. Suami terlepas tanggungjawab. Tapi lepas 2-3 tahun dia tuntut pula. Kena bayar lah tuan-tuan. Ya, tapi tak bolehlah minta hutang kalau nafkah tu yang tak pernah dituntut sebelum ni. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yep. Okey. Baik. Ada soalan. Assalamualaikum Ustaz, nak tanya apakah nafkah seorang isteri daripada suami dan anak? Okey, daripada Zab Ahmad, kalau nak tahu nafkahnya, ya, nafkah kita sebutkan. Ya, sebutkan apa? Kita dah sebutkan keperluan pada siri yang lepas. Boleh buka balik. Saya tak nak panjang-panjang cerita tu lah. Apa yang asas ada disebutkan. Lepas ni kita cerita tentang nafkah suami terhadap isteri. Ya, baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kedua, lepas isteri, anak yang masih kecil, dia boleh akil balik. Seperti yang mana yang masih lagi belajar dan seumpamanya. Belajar pun ada dua jenis, yang fardu ain dengan fardu kifayah. Ya, baik begitu yang anak yang dah dewasa tapi gila, ya, ataupun Down syndrome, sampai dia tua, sampai dia bila-bila lah banjir tanggungan. Dia sampai dihukumnya sama seperti budak kecil. Kepada ibu, ibu, kalau nak bagi mak dengan bapa, mana lebih utamakan? Ibu, lepas tu baru bapa. Ya, lepas ibu baru masuk kepada bapa. Ya, lepas bapa, turutan anak yang dewasa tetapi fakir. Nampak tu? Anak yang dewasa tapi fakir, bapa wajib tanggung. Maksudnya dia memang tak mampu kerja. Dah bekerja itu saja dia dapat. Ya. Contoh ketika musim Covid, ada anak yang kena buang kerja, fakir miskin, tak mampu nak bayar. Siapa tuan-tuan? Bapa yang kaya tolong anak. Nampak tak? Kewajipan. Nampak tak? Dia kata anak yang dewasa tapi fakir. Nampak tak? So kalau bapa tu kaya, anak kena buang kerja, COVID-19, anak dia tak mampu, bapa kena tanggung. Tapi dengan syarat memang anak dia tak mampu bekerja, tak boleh bekerja. Cari kerja tak dapat kerja, susah. Skill tak ada, nak berniaga tak ada modal. Bapa kena tanggung. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey. Okey. Datuk dan ke atas, kalau datuk masih hidup lagi lah. Ya. Ini turutan-turutan yang telah ditetapkan oleh syarak. Ya. Sekarang kita masuk. Kata Zam Ahmad tanya tentang nafkah seorang isteri daripada suami. Kita masuk sekarang ni tuan-tuan. Nafkah suami kepada isteri, pada asasnya itulah asas keperluan. Ya, seperti makan, minum, berjalan tak ada, handset tak ada, ya tuan-tuan, handbag tak ada, pakaian keperluan. Pakaian keperluan itu saja. Ya, bukan pakaian nak cantik-cantik, beli Zalora ke apa, tak ada. Ya, baik. Ijma' ulama' menyatakan bahawa suami wajib memberi nafkah kepada isterinya dengan syarat-syarat tertentu. Tapi sekarang ni, isteri saya tak kisah. Dia kata tak apalah bang, kita kongsi-kongsi. Kalau isteri redha, tak wajib bagi nafkah. Sebab dia redha, dia tak nak.
Betul tak? Macam contoh, saya ada hutang orang. Saya nak bayar hutang. Hutang tu hak dia, tapi kata tak apalah, saya halalkan lah. Tak jadi wajib lah. Saya tak apa, hutang ni saya halalkan. Awak tak payah bayar. Jadi, dia tak nak tuntut hak dia. Maka saya tak wajib bayar hutang tu. Sebab dia dah halal kan. Yang wajib bayar hutang, dituntut hak dia. Kalau saya tak bayar, berdosa lah tuan-tuan. Nampak tak? Ya, baik tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, hal ini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ya, dalil Al-Quran yang disebutkan dalam Al-Quran. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Yang maksud, ya, kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan. Oleh kerana Allah telah melebihkan, iaitu memberi kelebihan kepada orang-orang lelaki dengan beberapa keistimewaan atas orang-orang perempuan, dan juga kerana orang-orang lelaki telah membelanjakan, yakni memberi nafkah sebahagian dari harta mereka. Ini jelas tanggungjawab yang Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan yang wajib dilakukan oleh suami terhadap isteri. Selagi mana isteri tuntut, kena bayar, wajib. Ya. Jadi kata kalau isteri tu kerja tapi dia masih tuntut nafkah, kena bayar. Tapi ada suami, ya. Saya nak bagi tips daripada suami-suami kat luar sana. Ya, kalau isteri yang gaji besar dapat duit, ya, masih lagi tuntut nafkah, ya, kita kata awak bekerja, tolonglah saya. Tak, itu duit saya. Ya, tapi hak saya nak dapatkan nafkah pada awak. Kalau isteri tuntut nafkah macam tu, kita laki lawan balik. Ini bukan nak ngajar ni. Ngajar balik. Iaitu saya pun tuntut hak saya, iaitu saya berhak suruh awak berhenti kerja. Ambil kau. Betul tak? Betul. Ya, ini ada berlaku. Kes masuk mahkamah bergaduh masalah apa. Isteri tu dia ikut terpengaruh dengan sistem Islam, kata, tuan-tuan, puan-puan dah bekerja, kena tuntut juga. Dia balik pun tuntut juga. Abang saya gaji manager, abang tetap kena bagi nafkah. Suami kata, alah tolonglah, saya pun gaji bukan besar sangat pun, kongsi-kongsi lah kan apa semua. Tak, kita nak tuntut juga. Ya. Jadi suami kata, okey, kalau awak tuntut hak awak, saya tuntut hak saya. Saya yang berikan keizinan awak pergi kerja, keluar rumah saya bagi izin, saya tarik balik hak saya, awak kena berhenti rumah, duduk rumah, saya tanggung awak. Bergaduh. Masuk mahkamah. Mahkamah lalas, hakim ke bagi win-win situation. Ya. Nak elak bergaduh, win-win situation. Isteri kenalah bertolak ansur. Suami dah bagi kerja, dah bagi izin, itu hak suami. Suami lepaskan hak dia. Ya, apa salah isteri pula korbankan hak dia. Ya, toleransi juga kan. Ini saya ajarlah tuan-tuan. Sebab apa? Sebab ada yang dah start ikut liberal ni. Ya, tuntut yang tak nak masak lah, tak nak apalah tuan-tuan. Ya ada. Ya, tapi kat luar sana ramai isteri yang baik-baik, yang tulus, ikhlas. Dia pun sama tolong membanting tulang cari rezeki. Dia juga membantu suami. Itu yang terdapat terpuji daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak sekali dalil dan hadis membuktikan bahawa lelaki, iaitu suami, wajib memberi nafkah kepada isteri. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hikmah wajib nafkah suami kepada isteri. Apakah hikmahnya? Ya, hikmahnya sebab kehidupan rumah tangga hidup secara harmoni, sama-sama hidup. Kita perlu ada sikap toleransi dan bertanggungjawab. Ya, baik. Jadi kehidupan rumah tangga mesti dibina atas satu daripada 3 asas berikut. Ya, rumah tangga mesti terbina atas 3 asas berikut. Iaitu pertama, suami bertanggungjawab mengetuai rumah tangga dan beri nafkah kepada isteri dan anak-anak. Suami ketua, dia buat keputusan, dia tentukan, dia yang protect. Ya tak? Kalau isteri ketakutan keselamatan anak, dia yang jamin tuan-tuan. Ya, kalau masuk bercuri, dia yang ke depan. Isteri kena masuk bilik, dia yang lawan. Nampak tak? Ketua. Isteri mengambil alih semua tanggungjawab tersebut, menggantikan tanggungjawab suami. Dia penolong. Kalau suami tak ada, ya, isteri lah jaga rumah, tolong jaga harta suami dan sebagainya, harta dia sendiri. Ketiga, suami bekerjasama melaksanakan tanggungjawab mencari harta dan memberi nafkah. Nampak tak? Ya, sama. Jadi bila ada suami tahu tanggungjawabnya sendiri dan isteri tahu tanggungjawabnya dan dua-dua tahu kerja sama, ya, maka tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, harmoninya rumah tangga. Ya, persoalannya, apakah yang akan berlaku jika ditinggalkan asas pertama?
yang merupakan hukum syariat Islam, lalu mengambil asas yang kedua dan ketiga. Katakanlah suami tak main peranan, tak jalankan tanggungjawab, apa cerita tuan-tuan? Beberapa perkara akan berlaku. Kesan daripada tindakan tersebut, apa dia? Dia akan melibatkan masalah mas kahwin, iaitu sama ada perempuan bertanggungjawab memberi mas kahwin semuanya kepada lelaki, atau mereka sama-sama bertanggungjawab menyediakan mas kahwin. Nampak tak? Ya, kesan yang pasti berlaku pasti daripada keadaan ini adalah wanita akan mencari pasangan lelaki untuk dijadikan suami. Nampak? Apa yang cakap dia, saya pun tak faham. Yalah, mas kahwin ni tanggungjawab. Saya pun tak berapa faham apa dia cakap ni. Saya pun lupa nak rujuk. Tak apa, kita tinggalkan lah. Yang tak faham kita tinggalkan. Saya tak nak pening kepala. Ya. Jadi kalau perempuan, konklusi je lah. Konklusinya. Mungkin terjemah wallahualam. Ya. Baik. Kita terus kepada, yalah maksudnya, konklusinya, hikmahnya, tanggungjawab. Ya. Kalau sebagai ketua, dia tanggungjawab. Macam bos dekat pejabat, dia bertanggungjawab untuk menjaga kebajikan ahli dia. Kalau dia CEO, dia akan fight kepada board of director, kena bagi bonus yang lebih sikit, mereka kerja keras. You all terima untung saja, mereka yang kerja keras, dia fight. Nampak tak? Ya, dia yang tentukan, dia yang bayar gaji dan seumpamanya, secara adil dan seumpamanya. Ya. Baik. Syarat suami wajib memberi nafkah kepada isteri. Syarat-syaratnya. Ya. Maksudnya memenuhi syarat-syarat di bawah ini, maka suami wajib memberi nafkah kepada isteri. Apa dia tuan-tuan? Suami wajib memberi nafkah kepada isteri jika memenuhi syarat-syarat berikut. Kalau tak cukup syarat ni, tak wajib bagi nafkah. Ya. Pertama, isteri merelakan diri untuk bercumbu mesra, bersetubuh dengan suami dalam keadaan yang dibenarkan oleh syarak. Ya. Kalau ajak tolak saja, tak nak layan dan sebagainya, maka suami tak wajib bagi nafkah. Kalau tuntut kat mahkamah, pasal apa? Bila ajak tak nak, bila ajak tak nak. Ya, kami dah 3 bulan tak bersama, asyik tolak saja. Tak wajib bagi nafkah. 3 bulan suami berhak untuknya. Jika isteri menolak permintaan suami walaupun sedikit, suami tidak wajib memberi nafkah. Katakanlah malam tu tak penat, tak sakit, tak adalah benda-benda keuzuran syar'i, dia tolak. So, dia kata, besok carilah makan sendiri, tak nak bagi nafkah. Kata, okey, saya layan. Okey, layan. Wajib bagi nafkah. Jika suami ingin bercumbu mesra dan bersetubuh dengan isterinya dalam keadaan yang diharamkan seperti haid, keengganannya memenuhi kehendak suami itu tidak menggugurkan kewajipan suami memberi nafkah. Katakanlah wanita haid, isteri nak bercumbu, nak buat hubungan seks, isteri tolak, ini wajib tolak. Ini tidak menggugurkan hak. Begitu juga sakit, tengah demam, sakit, betul-betul sakit lah, tak mampu untuk bersetubuh, dia tolak, maka ini tidak menggugurkan nafkah. Ya. Baik. Isteri pula mengikut suami tinggal di tempat atau rumah yang dipilih oleh suaminya. Ada dah kahwin kata, saya takkan keluar daripada rumah bapa saya. Kalau dah kahwin dengan saya, kena duduk dengan mak bapa saya. Ya, suami kata, okey boleh, aku duduk sama-sama dengan kau, tapi nafkah 1 sen pun aku tak bagi. Isteri marah, bawa mahkamah. So hakim kata, memang betul suami tak berhak bagi nafkah sebab kamu tak nak ikut suami. Nampak tak? Ya, kecuali kalau keluar dari rumah tu mak bapak akan meninggal, tak ada siapa nak jaga, tak ada adik-beradik lain, orang jiran pun tak boleh, akan membimbang keselamatan. Ya, sebab apa? Suami boleh halang suami keluar, ataupun dia boleh tolak untuk ikut suami kalau darurat. Maksudnya kalau dia keluar, tinggalkan, tapi boleh dia apalah, maksudnya boleh bawa sekali dah seumpamanya. Ya. Baik. Jika suami tinggal di negeri yang tidak mendatangkan mudarat menurut syarak kepada isteri, atau suami tinggal di rumah yang memenuhi syarat-syarat menurut syarat tetapi isteri enggan tinggal di negeri atau rumah tersebut, maka suami tidak wajib memberi nafkah kepada isterinya. Ya, kalau dia kata duduk dekat KL, isteri dekat Johor, suami suruh pindah KL, KL tu aman, selamat, ya, maka dia wajib ikut. Tapi dia kata, okey abang nak pindah dekat satu tempat lah, dekat
dekat Myanmar tu hari-hari bunuh orang. So isteri boleh tolak. So kalau dia tolak, tidak dikira sebagai melanggar perintahnya dan dia tak menggugurkan. Ya, ada sebab-sebab dia darurat lah. Jika semua syarat tersebut dipenuhi, suami wajib memberikan nafkah kepada isteri. Ya, dan ingat ini dapat difahami bahawa kewajipan suami memberi nafkah bukanlah disebabkan akad nikah semata-mata. Ya, walaupun dah akad nikah tapi ada syarat-syaratnya. Bila ajak bersetubuh dia tak tolak. Ya, bila ajak pindah dia ikut. Itu dua syarat ni. Kalau dua syarat dipenuhi, ya, maka dia berhak untuk dapat nafkah penuhnya. Tapi kalau salah satu ataupun kedua-dua syarat ini tidak dipenuhi, maka isteri tidak wajib mendapat nafkah. Suami tak wajib beri nafkah, dia boleh tolak. Ya. Kalau setahun tidak melayan suami dia, setahun dah suami tak wajib bagi nafkah. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kadar nafkah isteri berdasarkan kedudukan suami. Ya. Baik. Nafkah pada isteri memberi kadar tertentu. Ya. Walau bagaimanapun jumlah dan jenis perbezaan berdasarkan kemampuan suami. Ikut kemampuan suami. Baik kedudukan isteri dari segi kekayaan, kemiskinan, keturunan dan lain-lain tidak mempengaruhi kadar tersebut. Nampak, isteri kaya ke, jawatan besar ke, ya, tidak pengaruhi. Suami tetap juga wajib bagi nafkah. Ya. Hal ini adalah kerana faktor yang diambil kira ialah kemampuan suami. Kalau suami gaji 5,000, ikut kemampuan dia. Ya. Kalau suami gaji 3,000, makan nasi satu lauk je lah. Nampak tak? Tak boleh minta 2 lauk. Kalau suami gaji 5,000, boleh minta 2 lauk. Betul? Kalau suami gaji 3,000, boleh makan satu hari 3 kali lah. Tak boleh minta 5 kali, 4 kali. Nampak? Ya, hal ini adalah kerana faktor diambil dikira kemampuan suami. Perkara ini merujuk kepada pemberi nafkah, bukan menerimanya. Maksudnya kewajipan itu pada pemberi nafkah, bukan tengok keadaan. Allah tak pernah cakap kamu wajib bagi nafkah kalau suami isteri kamu miskin. Tidak. Allah kata isteri kamu, as long isteri kamu dia kaya ke, jawatan besar ke, dia wajib bagi nafkah. Ya. Tapi kalau yang suami suruh berhenti kerja tu, itu dia balas dendam lah. Nampak tak? Itu hak suami jugalah. Maksudnya dia minta berhenti kerja, itu hak dia. Kalau isteri boleh minta hak dia, suami boleh minta hak dia. So jangan kita nak kata benda itu salah. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Talaq ayat ke-7, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyunfiq dhu sa'atin min sa'atih wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha sayaj'alu Allahu ba'da usrin yusra. Ya, yang bermaksud hendaklah orang yang mampu beri nafkah menurut kemampuannya, dan sesiapa yang disempitkan rezekinya, maka hendaklah dia memberi nafkah dari apa yang diberikan ikut kemampuannya. Allah diberikan oleh Allah sekadar yang mampu. Allah tidak memberati, tidak membebankan seseorang melainkan sekadar kemampuan yang diberikan oleh Allah kepadanya. yakni orang-orang yang dalam kesempitan hendaklah ingat bahawa Allah akan memberikan kesenangan sesudah berlaku kesusahan. Dan minta pada Allah. Kalau susah, kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Allah menjadikan perkara yang diambil kira ialah kedudukan suami, sama ada senang atau susah. Susah ikut kemampuan susah, kadar. Ya. Kalau suami susah miskin, mampu bagi makan nasi dengan ikan bilis, cukup. Nampak? Ya. Tapi kalau sederhana, bagi lauk yang lebih baiklah. Janganlah dah ada duit bagi ikan bilis juga, tak boleh, ikut kemampuan. Ya. Tak apa, hakim saya, gaji saya gini, boleh mampu bagi isteri makan nasi dengan kicap. Ya. Tetap juga tidak menggugurkan tanggungjawab. Ya. Baik. Bukan bergantung pada tahap kedudukan isteri. Walaupun kaya sekalipun, okey, kau nak aku tak nak kongsi duit kau, nak aku bagi makan, aku bagi makan, aku bermakan secukupnya. Tak boleh tuntut nak pergi berjalan, nak pergi apa. Nak pergi berjalan, keluar duit sendiri. Nak beli jam ke, nak beli tu ke, tak ada. Ikut kemampuan. Syarat telah mengkategorikan kemampuan suami pada 3 tahap. Senang atau kaya, sederhana, fakir.
Nampak tu ada 3 jenis. So kemampuan untuk ikut kadarnya lah, ikut kadar yang telah ditetapkan. Bagi menentukan tahap suami, pandangan umum iaitu adat ataupun adalah uruf jadi penentu. Maksudnya kalau ikut kadarnya, biasa kalau dekat Malaysia ni makan nasi secupak sehari cukup tak cukup? Mungkin dengan satu lauk ikan 2-3 ekor, ikut uruf kebiasaan. Kat Mesir lain pandangan umum dia, uruf dia, adat dia, kecukupan dia berbeza, ya. Baik, suami yang kaya dikehendaki memberi nafkah seperti berikut. Ini yang miskin ikut kemampuan dia. Kalau boleh bagi makan nasi dengan kicap, itulah dia bagi. Kalau tak mampu bagi lauk, tak wajib. Sebab apa tak mampu? Memang tak mampu. Ya tak? Okey. Tapi kalau suami yang kaya pula, macam mana ni? Macam mana kita tengok. Okey. Baik. Suami yang kaya raya, ya, 2 cupak atau 2 raup makanan asasi penduduk tempatan setiap hari, termasuk keperluan untuk menjadikan makanan. Kena 2 cupak. 2 cupak tu banyak lah. Dengan lauk sekali tu. Dan 2 raup makanan. Lauk lah. 2 cupak nasi, 2 cupak tu berapa kilogram ni tuan-tuan? Jom. Ya. Baik. Untuk jadi makanan. Suami juga boleh memberikan makanan yang sedia makan. Maksudnya tak semestinya bagi mentah, tapi dia beli kat kedai. Ya, bagi nafkah. Hari ni abang order Grab je lah. Ya, cukup. Ya. Lauk pauk yang menjadi kebiasaan orang kaya di tempat itu. Lauk pauk orang kaya. Orang kaya biasa makan apa? 3-4 lauk. Dia wajib bagilah. Sebab dia kaya. Tapi kalau sederhana ikut uruf kebiasaan orang sederhana. Orang sederhana biasa makan lauknya 2-3. Tapi sekarang orang kaya makan lauk 2 je. Betul? Paling banyak pun 3. Tak? Ya. Ulama fiqh membincangkan perkara ini secara panjang lebar, tetapi keadaan sebenar adalah dengan merujuk kepada pandangan umum penduduk tempatan. Kebiasaannya berapa? Ikutlah adat kita makan macam mana, sepinggan dengan 2 lauk. Itu apa? Kalau dekat Afrika tu dia makan nasi tak ada lauk. Sebab apa? Nasi tu dah sedap. Nampak tak? Nasi tu pun dia lauk macam biryani kan. Biryani tu pun memang dah ada lauk dah. Macam tu, macam kita tak. Kita ni nasi putih macam gitu tak sedap. Betul tak? Ya. Ya, pakaian yang sesuai dengan isteri orang kaya di tempat itu bagi pandangan umum. Tak bolehlah kalau suami kaya, tak bolehlah bagi pakaian yang compang-camping, pakaian yang murah-murah. Kenalah bagi pakaian yang standard sesuai orang kaya di tempat tu. Nampak tak? Tak boleh bagi baju RM1.3 tuan-tuan. Nampak tak? Ini jaga maruah. Ya, maruah isteri tu perlu dijaga juga. Ya, termasuklah perabot tempat tidur dan perpakas dapur dan seumpamanya. Kalau suami kaya, ya, so bila suami kaya, isteri boleh minta ya perabot yang mahal-mahal ikut uruf pandangan orang kaya setempat. Ya, tapi dengan syarat tidak membazir dan tidak tujuan untuk bermegah-megah. Ya, inilah yang disebutkan oleh syarak itu sendiri. Ya, baik. Suami yang sederhana kemampuannya wajib memberi nafkah. Ini yang kaya. Jangan pula kalau yang kaya boleh minta perabot, boleh minta baju mahal, boleh tuntut, betul? Boleh minta lauk 3-4 lauk. Kalau suami kaya betul lah. Ya, tapi ni suami sederhana pula macam mana? Ya. Suami sederhana 1 cupak dengan makanan asasi kurang sikit lah. Nampak tak? Kalau biasa orang kaya sehari 5 kali, orang sederhana 3 kali makan. Macam tu lebih kurang. Lauk pauk kebiasaannya. Biasa macam saya sederhana ni lauk 2 je. Ya, lauk dengan sayur 2. Kalau orang kaya mungkin 3-4, tapi sederhana cukup 2 lauk. 1 nasi 2 lauk. Nampak tak? Ya. Ataupun makan sedia ada. Lauk pauk yang kebiasaan golongan pertengahan. Contohnya lah kan. Ya. Kita tak makan lobster. Kalau orang isteri daripada suami kaya boleh tuntut lobster, boleh minta ketam, tapi sederhana ikan, ayam cukup lah. Ya. Pakaian yang sesuai dengan isteri golongan sederhana. Ya, tengok perempuan sederhana pakai baju macam mana? Pakai baju yang sederhana harganya. Seluar pun harga RM30, bukan harga RM300. Ikut kesederhanaan. Ya, begitu juga perabot. Perabot bukan perabot yang kaya-kaya. Mungkin perabot court members bayar 3 kali ke macam mana. Beli dekat IKEA ke yang murah-murah tu. Ya. Baik. Suami yang fakir wajib memberi nafkah seperti berikut. Secupak makanan asasi menurut kebiasaan penduduk tempatan setiap hari. Ya. Lauk pauk yang menjadi kebiasaan fakir miskin. Kalau fakir miskin makan ikan masin lah. Sahaja. Orang nampak. Kalau orang fakir miskin biasa makan nasi dengan ikan bilis je lah. Nampak tak? Ya, pakaian yang layak bagi isteri yang setaraf dengan orang yang tinggal di kawasan tersebut. Ya, kalau orang kaya satu hari tukar baju 3-4 kali.
Orang sederhana satu hari tukar baju 2 kali. Fakir miskin satu hari 1 baju. Ataupun satu hari 2-3 baju. Ikut keadaan macam tu. Ya, jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala itu ya, yang mana disebutkan tentang kebiasaan yang ada pada kewajipan nafkah tu. Ya, insya-Allah pada minggu depan kita akan masuk bab yang lain. Kita akan sambung nafkah tambahan, ya, kedudukan nafkah isteri dan seumpamanya. Bagaimana suami yang tak mampu beri nafkah, boleh tak isteri bagi nafkah? InsyaAllah kita sambung pada pengajian akan datang. Ya, wallahu alam. Setakat itu saja dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita berdoa rahmah dan maghfirah pada Allah. Jadi mohon maaf kalau ada salah silap, kalau ada kekurangan yang baik hanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kekurangan kesilapan datang daripada diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dengan suratul Asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.